Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung lagi pelajaran kita, iaitu pelajaran akhlak untuk tahun 2 hari ini. Bagi memberkati kelas kita, marilah kita sama-sama menadah tangan untuk mengaminkan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kelas kita dapat berjalan ataupun dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini kita sambung terus pelajaran kita akhlak. Itu masih lagi tajuk yang pertama. Minggu lepas kita dah belajar tentang pengertian menuntut ilmu, dalil menuntut ilmu, hukum menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar sambung lagi 1.3 iaitu adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu, bukan adab adab menuntut ilmu. Okey, adab menuntut ilmu. Okey, tadi Ustaz dah buat tadi, iaitu yang pertama membaca doa. Membaca doa belajar. Okey, baca doa belajar tadi kita dah baca tadi, dah selesai. Kemudian yang kedua adabnya. Ini adabnya mana kita kena buat sebelum belajar ataupun ketika belajar. Kalau tak ada adab ni maknanya kita punya belajar tu kurang berkesan lah. Okay, jadi yang seterusnya sentiasa mengikut arahan guru. Okay, maknanya tadi baca doa, sentiasa mengikut arahan guru. Seterusnya duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan. Okey, itu tentang apa yang pertama. Okay, yang kedua di dalam kelas. Okey. Maknanya itu satunya mengingati jasa guru. Okey, menghormati guru. Tidak membuat bising. Meminta izin ketika keluar kelas. Okey, itulah adalah tentang adab menuntut ilmu. Kita banyak dia punya, sikit saja. Tetapi walaupun sikit, ianya menjadi perkara yang penting untuk kita mengamalkannya, untuk terus belajar. Semua orang kena amalkan. Kita ulang balik, iaitu 1.3 adab menuntut ilmu. Yang pertama membaca doa belajar. Okey, doa belajar macam tadi dah baca. Dan sentiasa mengikut arahan guru. Okey, ikut arahan guru ni contohnya guru bagi kerja kena siapkan. Sebab apa? Kita kena ingat, walaupun kamu belajar di rumah, maknanya belajar secara maya, secara atas talian, jangan kita kata tak apa, tak buat kerja, cikgu bukan tahu. Ya betul, cikgu tak tahu, tetapi kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Maha melihat, raqib dan atid sentiasa mencatat perbuatan kita. Jadi sentiasa mengikut arahan guru. Maknanya walaupun arahan dari mana pun, jarak jauh ke jarak dekat, kena ikut. Duduk dengan sopan. Okay, duduk dengan sopan. Bila ni walaupun dalam kelas ke luar kelas ke, nak belajar memang kena duduk dengan sopan. Sentiasa memberi sepenuh tumpuan ketika di dalam kelas.
memberi sepenuh tumpuan ketika di dalam kelas. Okey, ni dalam kelas. Itu yang biasa dikata dalam kelas tu maknanya kita nampak guru di dalam kelas lah. Tapi bila kita belajar macam ni pun kita anggaplah ini satu, ini juga situasi dalam kelas. Maknanya kena bagi tumpuan. Waktu cikgu mengajar, waktu ustaz mengajar, ustazah mengajar pun kena bagi tumpuan. Ini ibaratkan kamu berada di dalam kelas. Seterusnya, mengingati jasa guru. Okay, ingat jasa guru ni contohnya dulu darjah 1, okay, kita ingat, okay, ustazah ni mengajar aku daripada tak tahu membaca kepada tahu membaca. Okay, itu jasa guru, kita kena ingat. Menghormati guru. Mana menghormati guru ni perlu kita sentiasa kena hormat guru. Selepas kita menghormati kedua ibu bapa, yang keduanya guru. Seterusnya, tidak membuat bising. Okey, ni kalau situasi dalam kelas, maknanya cikgu ada ke, cikgu tak ada ke, jangan buat bising, kerana dia mengganggu suasana pembelajaran kawan-kawan yang lain. Mana tahu kawan tengah buat kerja sekolah ke, tengah baca ke. Jadi bila kita buat bising, kita mengganggu. Seterusnya, meminta izin ketika keluar. Seterusnya, meminta izin ketika keluar. Maknanya ini pun situasi dalam kelas. Contohnya nak pergi tandas, minta izin. Nak minum air, minta izin. Nak ke pejabat, minta izin. Dan sebagainya lah. Maknanya perlu minta izin. Tak boleh keluar ikut suka-suka sahaja. Rasa nak keluar, rasa nak masuk. Tak boleh. Kerana itu melanggar adab menuntut ilmu. Maknanya ilmu nanti tak berkat. Okay, Ustaz rasa itu sahaja setakat ni. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.